أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik. Minggu lepas kita ada membincangkan tajuk surat berapa ya? Isim la nafi lil jinsi 192 dah habis kan tajuk ni? Tajuk ni dah habis Okey, saya ulang semula tajuk muka surat 190, tajuk isim la nafi lil jinsi. Bila kita jumpa perkataan isim yang terletak selepas lam alif, haraf nafi. Boleh tengok 190 tu. Contoh dia, contoh yang sama saya ulang ringkas. La ilaha illallah. Ilah ini adalah isim terletak selepas lam alif. Isim tersebut kena ada 3 syarat. Yang pertama, hujung dia mesti baris atas. Yang kedua, tak boleh ada alif lam. Yang ketiga, tak boleh ada tanwin. Maka la ini dia akan jadi haraf nafi lil jinsi. La di sini, lam alif ni adalah haraf nafi ni sebenarnya. Cuma kena tambah lil jinsi. Apa makna nafi lil jinsi? Menafikan segala jenis makna perkataan selepasnya, ataupun penafian menyeluruh. Jadi bila kita nak terjemah, kita akan terjemah apa? La ilaha. Kalau nafi saja tiada, tidak ada, tak ada, tiada. Tapi kalau penafian nafi lil jinsi, kita kena terjemah tiada satu pun, ataupun tiada langsung, atau tiada sedikit pun, dan yang seerti dengannya. Okey, kalaulah kalimah selepasnya air, tidak ada setitis air pun. Kalau kata perkataan selepasnya makanan, tidak ada secebis makanan pun. Kalau kita pergi, kita tengok saudara-saudara kita di Syria dan sebagainya, musim sejuk, jauh makan apa? Jauh makan apa kat sana? Makan kotak. Kotak tu direbus. Bukan direbus, masuk dalam air, makan kotak. Kotak makanan ke? Jadi kat situ boleh guna tidak ada kotak, tidak ada makanan langsung di sana. Sebab tu Nabi kata apa? Siapa yang tidak mengambil berat tentang hal saudara dia, maka dia bukan dari, dia tu tidak cukup iman, dia tidak sempurna. Okey, baik. Jadi la ilaha, kalau kita terjemah, ilah ni maksudnya Tuhan. Dia adalah isim, syarat dia jangan fi'il.
Isim lepas dia ni mesti isim. Kalau fi'il tak masuk dalam tajuk ni. Ilah ni maksudnya apa? Tuhan. Tuhan ni bukan perbuatan. Tuhan adalah kata nama, isim. Dalam bahasa Arab disebut isim. Yang pertama, jumpa lam alif, lepas dia check dulu isim ke fi'il. Kalau fi'il tak masuk cerita. Syarat dia mesti isim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, isim kena menepati 3 perkara ini, iaitu tak boleh ada alif lam, tanwin, dan hujungnya mesti baris atas. La ilaha, maka cukup 3 syarat. Saya dah ulas beberapa kali sebelum ini. Ini bukan alif lam tanda isim. Ini alif lam memang ada. Alif lam tanda isim ni macam ni. Dia al. Bunyinya al bukan i. Dan lam tu mati, kat sini lam dia hidup. Ini bukan alif lam tanda isim. Kalau nak tambah, kena tambah al-ilah. Tak ada alif lam, tak ada tanwin dan hujung di baris atas, maka lam alif ini menafikan segala jenis makna perkataan selepasnya. Menafikan segala jenis makna perkataan selepasnya, iaitu menafikan perkataan apa? Ilah. Dalam buku ada disebut contoh pertama 190, apabila kita menyebut la ilaha, maka ia akan memberi maksud tidak satu pun, tiada satu pun Tuhan illallah, melainkan Allah. Kalau terjemah tiada Tuhan melainkan Allah, tak sampai maksud yang sebenar. Okey, dan contoh yang kedua la ilaha la ikraha. Bila kita sebut la ikraha, maksudnya apa? Tidak ada sedikit pun unsur paksaan. Tidak boleh paksa langsung. Okey? Baik. Dan kita terus ulang kaji muka surat 151. Last week kita dah bincang, saya ulang ringkas. Dalam ayat yang pertama, mana dia kalimah yang menepati ciri-ciri di depan? La taqata. La taqata. La tuhammilna tak boleh, sebab tuhammilna janganlah engkau bebankan, pikulkan. Pikul ini adalah perbuatan. Okey? Jadi lam alif ada lam alif juga. Lepas dia ada kalimah, tapi kalimah itu fi'il bukan isim. Jadi tak masuk dalam cerita kita. Okey, jadi kalimah yang tepat ialah la taqata. Okey, la taqata apa maksudnya? Tidak berguna, tidak langsung daya. Apa terjemah macam pelik? Tidak tu boleh tukar kepada tidak ni. Kalau tak sesuai terjemah tidak, kita terjemahlah tiada. Tiada langsung daya. Itu maksud la taqata. Janganlah engkau bebankan kepada kami apa yang kami tiada daya langsung untuk memikulnya. Okey, la taqata, tidak langsung. Terjemah tu lebih sepat, lebih sedap lagi, kita tukarlah tidak tu kepada tiada langsung daya. Dalam ayat yang kedua, mana tempat perbincangannya, dekat mana? La asima. Apa makna la asima? Tidak ada apa-apa yang melindungi. Tidak ada apa-apa yang, maknanya tidak ada langsung lah yang dapat melindungi al-yawma, hari ini, dari azab Allah. Okey, selain Allah yang maha penyayang. Saya dah minta tolong betulkan. Siapa yang tak ada last week, tolong betulkan balik. Allah yang maha penyayang itu terjemahan salah. Saya betulkan apa last week? Orang yang dirahmatinya tu, n tu huruf besar. Dalam terjemahan, Nabi Nuh berkata tidak ada apa-apa yang melindungi hari ini daripada azab Allah selain orang yang dirahmatinya. Nya tu yang terakhirnya tu, n tu huruf besar. Okey? Jadi terjemahan yang di dalam buku tu tolong potonglah Allah. Selain Allah yang maha penyayang itu salah. Okey, dalam ayat yang ketiga, mana dia kalimah yang menepati syarat-syarat yang disebut di atas? Dzalikal kitabu la raiba. Apa makna la raiba? Tidak ada sebarang. Tidak ada satu pun. Tiada satu pun langsung. Tiada sedikit pun. Tiada apa lagi? Sebarang. Lagi?
apa-apa. Okey, la raiba, tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada langsung keraguan di dalam Al-Quran, di dalam kitab. Okey, muka surat sebelah 192. Dah bincang kan minggu lepas? Okey, kat mana? La ilmah. Apa makna la ilmah? Tidak ada apa-apa yang kami ketahui. La ilma, tidak ada apa-apa ilmu, tidak ada apa-apa pengetahuan, tidak ada apa-apa yang kami tahu. Okey, jadi ilma tak ada alif. Semua contoh yang kita bincang tadi tak ada alif lam, tak ada tanwin dan hujung dia baris atas, dan dia isim, bukan fi'il ya. Ilma tu ilmu. Ilmu tu perbuatan ke? Perbuatan dia belajar. Belajar baru dapat ilmu. Belajar tu perbuatan. Okey, baik. Ayat yang kedua, la hujjata bainana wa bainakum. La hujjata, apa makna la hujjata? Tidak ada apa-apa pertengkaran. La hujjata, tidak ada apa-apa pertengkaran. Yang terakhir, la junaha alaikum in talaqtumun nisa. La junaha. Apa makna la junaha? Tidak ada sebarang kesalahan. Okey, sampai habis. Jadi mana dia isim la nafi lil jinsi, la nafi lil jinsi itulah la junaha tu. Okey? Boleh? Terdapat bab maf'ulun mutlak. Apa benda tu? Bab maf'ul perkataan subhanallah. Okey. Sebelah, muka surat sebelah. Ada tambah nota apa kat bawah? Buku saya tak ada. Isim la mesti duduk sebelah la. Isim la mesti duduk sebelah la dan mesti berbaris atas. Isim dia ni mesti duduk selepas dia lah. Itu dia maksud dia. Isim kepada kalimah la. Bila jumpa lam alif ni kena cari isim selepas dia. Okey, tak apa. Lagi kita ada belajar apa minggu lepas? Faham tak? Contoh la nafil isim, maknanya kalau baris depan lam alif, isim baris depan, dia tak jadi penafian menyeluruh lah. La, apa contohnya? La khairun. Apa makna la khairun? Tiada kebaikan. Tapi nak jadikan penafian menyeluruh, la khaira, tiada langsung kebaikan. Kalau kita kata la ma'un, tidak ada air. Tapi mungkin air yang dimasukkan tu air pipe. Air kat tangki mungkin ada. Ataupun air kat dalam rumah tak ada, dekat luar mungkin ada air hujan. Tapi kalau sebut la ma'ah, setitis air pun tak ada. Tak bolehlah guna kat Malaysia, sebab Malaysia keluarkan je notis tidak ada air. Itu tidak ada air bukan tajuk ni. Sebab apa? Di Malaysia kalau notis tak ada air, tetap ada air sebenarnya. Kat mana? Kat mana-mana lah, longkang ada air. Air tu boleh guna, tak boleh guna, tu nombor dua. Yang penting air. Dekat pasar raya ada air. Ini cerita dia kalau duduk tengah padang pasir Sahara tu, memang kiri kanan depan belakang. Macam kisah Hajar, Siti Hajar, masa tu boleh kata la ma'a, tak ada air langsung. Okey? Lagi apa yang tak ada sekarang ni? Krisis apa kat Malaysia selalu tak ada apa? Gula. Dia kata tak ada gula langsung, memang kat mana-mana lah. Pergilah kedai besar, kedai kecil, market dan sebagainya, memang tak ada gula. Sebenarnya gula tu ada tapi disimpan. Okey? Baik. Jelas Okey. Kalau jelas, saya nak masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk apa? Inna, isim inna dan khabar inna. Bila nak belajar tajuk ni,
kita kena mengulang kaji dulu satu tajuk lain, iaitu tajuk mubtada' dan khabar. Pernah dengar tajuk mubtada' khabar? Subjek dan predikat. Allahu sami'un. Apa makna Allahu sami'un? Allah maha mendengar. Subjeknya Allah, predikatnya adalah sami'un. Al-masjidu jamilun. Apa makna al-masjidu jamilun? Masjid itu cantik. Masjid subjek, cantik predikat, cerita. Al-baitu wasi'un. Siapa tahu makna al-baitu wasi'un? Rumah itu luas. Antara salah satu nikmat, 4 nikmat yang Allah Nabi sebut, antaranya ialah rumah yang luas. Bukan luas tu maksudnya bukan luas. Maksudnya wasi' itu dalam hadis dimaksudkan ialah selesa, rumah yang selesa. Bagi orang kecil pun dia rasa selesa, tak apa, yang penting selesa. Kadang-kadang orang besar tapi tak selesa juga, ya. Rumah besar-besar, tapi akhirnya pergi masuk naik tingkat atas, tak berani lah. Pergi tengok bilik ujung malam-malam, alamak ada barang lah dekat bilik ujung ni, tolong ambilkan. Suruh anak ke ataupun jom teman anak, minta anak teman sekali. Sebab apa? Besar sangat. Akhirnya takut dengan rumah sendiri. Baik. Jadi tajuk inna dan khabar inna, tajuk inna ini berkait rapat dengan tajuk mubtada' khabar. Terus tengok muka surat 155. 195. Tajuk muka surat 155 ni bukan 194, nanti saya ulas sekejap lagi. Saya terus masuk contoh supaya lebih faham. Tengok 195. Okey. Yang ni saya nak padam. Dah? Al-ustadhu. Tak payah salin saya buat contoh yang sama dalam buku je. Al-ustadhu taibun. Ustaz tu baik. Ini subjek mubtada'. Ini khabar, predikat, cerita. Subjek ni ustaz. Apa kita cerita pasal ustaz tu? Baik. Ustaz tu baik. Mubtada' baris apa? Ni. Mubtada' baris apa? Depan. Khabar baris depan. Ustaz tu baik. Ini ayat penyata, ayat biasa. Kita hanya nak beritahu kepada seseorang bahawa seseorang yang kita nampak tu adalah ustaz, dan ustaz tu dia baik. Baik. Tetapi bila kita kata begitu, okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, bila kita perlu menegaskan sesuatu ayat ataupun statement ataupun kenyataan? Bilakah sesuatu ayat itu perlu ditegaskan? Sesuatu kenyataan itu perlu ditegaskan. Bila? Untuk meyakinkan. Kenapa kita nak yakinkan orang? Kenapa perlu kita nak yakinkan orang? Ya? Sebenarnya jawapan dia ialah bila kita kena tegaskan sesuatu cerita, berita, bila nampak tanda-tanda tak percaya dekat orang di depan, kena tegaskanlah. Betul? Okey? Kalau kita kata ustaz tu baik, oh ya ke? Tengok macam rok je pakai baju tu, macam pakai swajin. Boleh tak ustaz pakai swajin?
Kalau kita Malaysia ni tengok orang pakai usapkan swajinah, habislah jatuh martabat. Dekat Mesir dia normal benda tu. Tapi bukanlah maksudnya saya membenarkan ustaz pakai swajin, tak. Cuma janganlah terus bila tengok ustaz tu pakai swajin je dia terus kata dia tak. Tapi ialah kita masyarakat Melayu kan, kita menilai pada pakaian. Okey. Contoh kita kata ustaz tu baik, ya ke? Nampak macam serius je. Okey, bila maknanya orang di depan macam tak berapa percaya. Jadi kita nak kena buat apa? Kita kena tegaskan ayat tadi, kita tambah penguat. Tambahlah inna. Inna ni haraf apa? Haraf apa? Tengok ping B. Ping B, ping B. Ping B bukan ping A, ping B. Kat mana ada inna anna? Dalam haraf taukid. Apa itu haraf taukid? Haraf taukid ini apa makna dia? Penegas. Jumpa kan? Dekat inna anna haraf taukid. Jumpa kat belah bawah kanan. Kenapa dalam Al-Quran banyak innah? Innal insana lafi khusr, inna a'tainakal kautsar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna syani'aka huwal abtar. Kenapa? Innahu kana tawwaba. Kenapa di dalam Al-Quran banyak haraf taukid? Innah. Kenapa perlu ditegaskan? Tak percaya? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada siapa? Mereka yang beriman kepada dia ke orang percaya dengan dia ke tak percaya? Tak percaya. Jadi sebab itulah Al-Quran banyak haraf taukid. Sebab ayat itu ditujukan kepada golongan manusia yang rata-ratanya menolak. Maka sebab itulah banyak kita jumpai haraf taukid dalam Al-Quran. Okey, ini statement biasa, ustaz tu baik. Tapi bila orang di depan tak percaya, kita kena tambahlah penegasan ni. Nak tambah berapa? Satu cukup. Haruf taukid ada banyak tu. Nak tambah satu. Boleh tambah dua tak? Tiga? Kita bila tengok dalam satu ayat Al-Quran lagi banyak penegasan, ada dua, ada tiga, maknanya lagi kuatlah ayat itu. Macam ni lah orang Melayu ni, kalau menegaskan kita cakap apa bahasa Melayu? Contohnya kabinet telah diumumkan. Oh iya ke? Orang macam tak percaya kan? Jadi kita kena cakap apa? Orang yang depan, tadi saya cek tak ada pun. Saya baru balik ni daripada sana. Tak ada pun. Contoh. Orang di depan cakap tu. Kita nak buat apa? Kita cakap apa? Betul lah. Orang Melayu sebut bukan sesungguhnya. Sesungguhnya tak. Itu bahasa buku. Betul. Dah telah diumumkan. Ya ke? Tak adalah. Belum lagi lah. Dia kata besok. Contohlah orang di depan kata, ya ilaha illallah. Ya, mulalah keluar apa-apalah. La ilaha wallahi ke apa. Itu semua ditambah mengikut keadaan orang di depan. Jadi kalau orang mula tak percaya, kita tambah satu haraf taukid. Tak percaya lagi, tambah dua. Tak percaya lagi, tambahlah berapa banyak pun. Dan biasanya klimak bersumpah dalam bahasa Arab ialah dengan klimak ataupun penghujung untuk menegaskan ialah dengan sumpah terus. Wallahi wal asri, demi masa. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Asr, wal asri innal insan, demi masa. Satu penegas, innal insan, sesungguhnya manusia, la fi khusrin. Cuba tengok dalam haraf taukid ada tak la? La pendek, bukan la panjang. Innal insana la fi bukan la tidak tu, bukan la dalam haraf taukid. Ada kan? Ada berapa haraf taukid kat situ? Innal insana lafi khusrin. Inna dalam surah Al-Asri, innal insana lafi khusrin. Dua.
Innal insana, insan, na tu huruf pada perkataan insan. Satu huruf daripada perkataan insan. Insan kan ada huruf nun kat ujung dia kan. Okey. Baik, innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, pasti dalam kerugian. Okey, baik. Jadi bila kita nak tegaskan ayat ini, kita tambah inna, innal ustaz. Kalau dalam bahasa Melayu kita tambah sesungguhnya sahajalah. Sesungguhnya ustaz itu baik. Atas ustaz itu baik, bawah sesungguhnya ustaz itu baik. Okey. Apa yang berlaku bila kita tambah inna? Ada dua perubahan yang berlaku. Tengok balik muka buku 155. Contoh sama saya keluarkan ke depan. Bila kita tambah inna, dua perubahan yang berlaku. Yang pertama, istilah. Mubtada' ni ditukar istilah ataupun nama dia tukar kepada apa? Orang Arab tak panggil mubtada' dah. Orang Arab namakan dia isim inna. Mubtada' ni nama tukar pada isim inna. Ada tulis kan dalam buku? Khabar telah ditukar nama jadi. Yang pertama istilah ataupun nama. Yang kedua baris. Mubtada' baris apa? Mubtada' baris apa? Depan bila tambah inna, tukar barisnya jadi baris atas. Khabar dia sama, tak ada perubahan. Khabar dia baris apa? Baris depan. Okey? Faham? Itu je lah. Bila tambah inna, apa yang berlaku? Yang pertama, istilahnya telah berubah. 27 ya? Ya. 27. Baik, semula ya. Asal mubtada' khabar. Ayat biasa, ustaz tu baik, Allah maha mendengar. Tapi bila tambah inna, dia akan jadi apa? Yang pertama yang berubah apa? Mubtada' ni tukar jadi isim inna, khabar jadi khabar inna. Yang kedua baris, mubtada' depan, isim inna baris atas. Boleh? Okey, cuba tengok muka surat 194. Muka surat sebelumnya lah. Tadi kita tengok contoh terus 195. Kita tengok muka surat sebelum dia lah 194. Dalam kotak oranye tu, bila bertemu inna, sesungguhnya maka kita mesti cari apa? Kita mesti mencari isim inna, isim yang berbaris atas, mansub, dan kena cari khabar inna. Maksud isim inna ni apa? Isim kepada perkataan inna. Khabar inna ni maksudnya apa? Khabar kepada perkataan inna. Okey? Boleh? Isim kepada perkataan inna, khabar kepada perkataan inna. Itu istilah dia lah. Tak payah pening-pening fikir sangat lah. Kenapa nama dia isim inna, tak panggil mubtada' inna ke? Kenapa? Tak payah fikir. Fikir je bila jumpa inna, kena cari apa? Isim inna dan khabar inna. Okey, cuba tengok nota bawah sekali. Ayat yang ditambah inna, bawah sekali. Nota bawah sekali. Ayat yang ditambah inna asalnya adalah ayat mubtada', subjek dan khabar. Makna kata kalau saya buang inna, jadi macam mana? Dia naik atas. Okey? Boleh? Jadi kalau saya buat ayat, kalau kita baca Quran, kita dengar wallahu alimun. Allahu alimun. Apa makna Allahu alimun? Allah maha mengetahui. Allahu mubtada', alimun khabar. Tapi kalau tambah inna macam mana? Tak, bahasa Arab dia innallah. Asalnya Allahu alimun, innallah
alimun bidatis sudur. Ni banyak sangat dalam Al-Quran. Kalau jumpa inna, lepasnya perkataan Allah memang confirm baris atas, tak akan ada baris depan. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam dada. Allahu sami'un. Allah Maha mendengar. Bila tambah inna, innallaha sami'un. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Boleh? Jelas Okey. Kemudian ada ditambah formula di situ. Formula nombor 3. Sebelum masuk formula ni, kita tengok contoh dululah. Muka surat 100 155 tadi contoh yang kedua. Al-ustadzu yudarrisu. Al-ustadzu yudarrisu. Ustaz itu cerita dia apa? Dia belajar ke mengajar? Kalau yadrusu belajar, kalau yudarrisu mengajar. Dia mengajar. Al-ustadzu, ustaz itu, yudarrisu, dia sedang mengajar. Dia sedang mengajar. Apa cerita tentang ustaz? Mengajarlah. Mengajar ni isim ke fa'il? Fa'il. Jadi khabar dia dalam bentuk isim ke fa'il ni? Fa'il. Kat atas tadi tayyibun isim ke fa'il ni? Tayyibun. Tayyibun isim ke fa'il? Apa tanda dia isim? Tanwin. Ya, betul. Ini yang kedua ni contoh untuk jumlah fi'liyah tu khabar. Jumlah fi'liyah tu fa'il lah. Okey, yang pertama. Contoh yang pertama tu contoh dia tayyibun tu orang Arab sebut isim. Tayyibun tu isim kan? Baris apa tu tayyibun? Jadi ditulis kat atas tu. Jumpa tak dekat tajuk tu isim marfu'. Marfu' tu apa? Baris, berbaris depan. Cerita dia ni, khabar dia ni. Sekarang ni cerita pasal khabar khabar inna. Yang ni isim dia baris. Khabar dia dalam bentuk isim kan? Baris depan. Contoh yang kedua, al-ustazu yudarrisu, jumlah fi'liyah ni kalau nak faham fi'il lah ceritanya dalam bentuk fi'il. Jumlah fi'liyah tu apa? Fi'il. Ustaz tu apa cerita dia? Mengajar tu isim ke fi'il? Fi'il. Bila tambah inna, apa yang berlaku? Innal ustaz. Daripada zu jadi za. Daripada mutadak tukar nama dia jadi isim inna. Yudarisu tadi khabar jadi khabar inna. Boleh? Sesungguhnya ustaz itu dia sedang mengajar. Boleh? Jelas Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada Okey, kita terus tengok contoh muka surat 157. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Tengok balik sebelum kita bincang contoh ni. Tengok balik isim inna baris apa? Isim inna baris tak, khabar inna baris khabar. Khabar inna baris depan. Cari mana dia isim inna dalam ayat pertama. 197. 197. Mana isim inna? Perkataan Allah. Mana khabar inna? Sami'un ke basirun? Sami'un tu baris apa tu? Depan dia. Kenapa ada mim tu? Ya?
Dekat tanda baris depan tu ada mim kecil tu. Itu kon tajwid itu iqlab sebenarnya. Nun mati bertemu dengan tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, jadi tukar kepada mim. Sami'un basir. Baik, mana khabar inna? Sami'un basirun. Sami'un khabar inna 1, basirun khabar inna 2. Cerita ni boleh tak ada masalah nak cerita banyak-banyak pasal satu benda. Kayak Masjid Raudatul Mawaddah. Apa ceritanya? 2 tingkat, satu cerita. Dekat Taman Mesra Kajang, satu cerita. Cerita pertama 2 tingkat. Setingkat ke 2 tingkat? 2 tingkat lah. Ke singkat? Ikutlah Ikutlah Okey, kemudian ada di Taman Mesra Kajang, cerita yang kedua. Okey. Baik. Selesa. Cerita yang ketiga, tak ada masalah Khabar ni nak letak 10, 20, 30 tak ada masalah. Tapi yang penting syarat kena baris dia kena samalah. Okey, sami'un khabar pertama, basirun khabar kedua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang kedua. Wa inna sa'ata la'atiyatun. Mana isim inna? Inna sa'ata. Mana isim inna? Baris atas. Sa'ata isim inna. Mana khabar inna? Mana khabar inna? La'atiyatun ni ada berapa kalimah ni? Apa yang pertama? La, yang kedua? Ya. Ke la tiah satu dua. Kalau dipecahkan tulisan dia je macam ni. Ni hamzah ni yang kat sini ni diletak kat celah-celah tu. Okey, ni haraf apa ni? Tadi kita baru ulang kaji tadi. Haraf apa? Haraf maknanya dalam ayat ni ada berapa haraf taukid? Inna haraf taukid. La ini juga haraf taukid. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Mana khabar inna? Sa'ata isim inna baris atas. Mana khabar dia baris depan? Atiyatun Atiyatun ini adalah khabar inna. Boleh? Okey. Apa terjemahannya? Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Okey, ayat yang pertama. Ayat pertama tadi, kalau saya buang inna, macam mana nak baca? Innallaha sami'un basirun. Kalau buang inna, jadi macam mana? Allahu sami'un basirun. Ayat yang kedua ni, kalau saya buang inna, macam mana nak baca? As-sa'atu la'atiyatun. Sa'ah mutada, atiyah khabar. Ayat yang ketiga, innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana isim inna? Perkataan Allah, mana khabar inna? Qadirun. Ya. Boleh ke? Boleh ke? Selang berapa kalimah tu? Ada ala, ada kulli, ada syai'in, ada 3 kalimah tu diselangi dengan 3 kalimah. Boleh ke?
Tak ada masalah. Ya, sebab dalam bahasa Arab, orang Arab dia tak meraihkan susunan. Bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu, orang Melayu kita ikut susunan. Ali makan nasi. Kalau ubah susunannya, Ali makan nasi. Nasi tu letak kat depan. Jadi, nasi makan Ali tu balik. Nasi Ali makan. Makan Ali nasi. Jadi semua terbalik. Bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Melayu kita kena ikut susunan. Tapi dalam bahasa Arab, dia orang tak kisah pun. Letaklah terbalik tonggang langgang pun, yang penting baris ni kena betul. Jadi bila dia orang akan fokus pada baris, bukan pada susunan. Kalau kita tengok terjemahannya apa? Cuba baca terjemahannya. Sesungguhnya Allah, apa ceritanya? Tak tengok terjemahan bawah. Terjemahan bawah Melayu. Sesungguhnya Allah kan berkuasa, itu terjemahan untuk qadirun. Atas segala sesuatu tu terjemahan untuk ala kulli syai. Pandai orang Melayu, dia tak terjemah ikut susunan Arab. Kalau ikut susunan Arab, pening kita. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Baca terjemahan Al-Quran macam baca kitab lain. Macam baca bukan bahasa Melayu. Sebab itulah kalau kita baca Quran di rumah, ada Quran terjemahan perkata. Maknanya word by word. Seeloknya kalau nak baca kena ada guru. Jangan baca sendiri. Nanti kang salah faham. Sebab word by word ni tak boleh faham. Dia kadang-kadang takut kita akan salah faham. Sebab itulah kalau ada Quran perkata, seeloknya kalau Quran tu sebelahnya ada terjemahan lengkap, yang bukan terjemahan lengkap, terjemahan yang boleh difahami Melayu. Macam terjemahan yang ada dalam buku ni lah. Terjemahan dalam buku ni ikut susunan ke? Terjemahan dalam buku ni dia ikut susunan kalimah ke, ataupun diterbalik-terbalikkan? Ikut yang difahami oleh Melayu. Dia tak ikut susunan asal. Perkata ni dia akan ikut susunan. Mana sebut dulu, dia akan terjemah dululah. Mana khabar inna? Khabar inna qadirun. Itulah tujuan kenapa kita kena belajar tajuk ni, supaya kita tahu cerita dia yang mana satu. Ceritanya sesungguhnya Allah tu bukan ceritanya ala atas. Adakah Allah itu atas? Bukan. Ala kulli, adakah Allah itu atas setiap? Bukan juga. Ala kulli syai'in, adakah Allah itu atas setiap sesuatu? Bukan juga. Jadi salah kalau silap cari cerita khabar, boleh jadi syirik lah. Kita kata Allah itu berada di atas setiap sesuatu. Salah. Sebenarnya apa cerita dia? Qadirun, sesungguhnya Allah tolong tambah maha berkuasa. Dalam buku terjemah berkuasa aja. Tolong tambah maha, M tu huruf besar, berkuasa, B huruf besar juga. Sifat Allah. Sesungguhnya Allah maha berkuasa ala kulli syai', atas segala sesuatu. Dah ke? Oh, belum lagi. Ingat macam baca doa tadi. Baik. Ayat yang berikutnya. Mana isim inna tadi? Perkataan Allah. Mana khabar inna? Qadirun. Kalau buang inna jadi macam mana? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, baik. Ayat berikutnya 198. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Mana isim inna? Ad-dina. Kenapa? Yalah, kenapa? Apa tanda, apa buktinya? Baris atas. Mana khabar inna? Islam. Kenapa? Baris depan. Ad-dina isim inna, al-islamu khabar inna. Sesungguhnya agama di sisi Allah apa dia? Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Okey, isim dia mana? Ad-dina. Khabar dia mana? Al-Islam.
Kalau tak ada inna baca macam mana? Addi dini. Tak, kalau tak ada inna nak baca macam mana? Addina ni nu. Kalau buang inna ni dia jadi macam mana? Atas. Ad-dinu lah agama di sisi Allah itu adalah Islam. Bagi depan lah mutada. Inna rabbaka alimun hakim. Dah berhenti ke belum tu? Belum. Macam tengah membaca doa aje. Baik. Mana isim inna? Ni ada berapa kalimah ni? Jangan nampak satu ya, di sini ada dua kalimah. Mana dia isim inna? Rabbah. Mana khabar inna? Khabar inna satu. Khabar inna dua. Boleh? Kemudian ni kalau nak bincang lanjut lagi, Rabbah ni isim ke fa'il ke haraf? Isim sepatutnya ada apa di pangkal? Alif. Alif lam, kalau tak ada alif lam kena letak apa di ujung? Kenapa tak ada alif lam, tak ada tanwin? Mudhaf. Apa makna mudhaf? Bersandar. Bila jumpa mudhaf kena cari apa? Mudhafun ilaih. Nak mengenal mudhafu ilaih ada dua cara. Yang pertama baris bawah ujungnya, yang kedua DMDI. Yang mana satu tanda mudhafu ilaih? DMDI itu apa? Dhamir melekat dengan I isim. Okey. Mana satu tandakan ni mudhafu ilaih? Baris bawah ke? Baris bawah ke? Tak. Dia dhamir kan? Melekat tak? Dhamir melekat dengan isim akan jadi apa? Mudhafun. Sesungguhnya Tuhan engkau. Baik. Jadi kita sampai dekat contoh inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan engkau. Apa ceritanya? Alimun, maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Hakimun, lagi maha bijaksana. Muka surat 198. Mana isim inna? Rabbah. Khabar inna alimun. Khabar inna satu. Hakimun khabar inna ke dua. Baik. Okey. Ayat yang berikutnya, innahu huwas sami'ul alim. Mana isim inna? Huwa. Baris atas.
Mana isim inna? Baik, untuk membincangkan contoh ini, kita kena patah balik muka surat 190. Reverse 194. Dekat bahagian bawah, ada bawah sekali ada tulis nota. Di atas nota itu ada satu formula. Jumpa? Apa formula dia? Tolong baca. Dhamir muttasil tambah inna, bukan tu? Di dhamir muttasil sambung inna jadi isim inna. Di endina singkatannya dhamir muttasil dengan inna. Muka surat 194. Dhamir muttasil dengan perkataan inna, dhamir tersebut akan jadi isim inna. Sebenarnya formula ini ada dalam diagram warna biru. Formula nombor 3. Cuba buka. Diagram warna biru A. Formula nombor 3. Jumpa diagram warna biru A, formula nombor 3. Tolong baca. Dhamir muttasil dengan inna akan jadi isim inna. Baik. Cuba tengok ayat pertama sebelum ini. 198. Seratus 197, maaf. Saya padam yang ni. Dah? Macam mana nak baca yang bawah? Contoh ada dalam buku 197 tu. Tadak baris depan, khabar baris depan, ini asal. Tapi bila tambah inna, tukar nama dia jadi isim inna, jadi yang ni jadi khabar inna dan baris dia berubah. Ni jadi baris tak, khabar dia baris depan. Allah Maha mendengar. Bila kita nak tegaskan, kita tambah inna, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Saya buat satu ayat lagi. Innahu sami'un. Apa makna innahu sami'un? Sesungguhnya dia Maha mendengar. Dia tu siapa? Ya. Mana isim inna? Di sinilah pentingnya formula nombor 3. Dhamir muttasil atau melekat dengan perkataan inna.
Ni dhamir melekat dengan kalimah inna akan jadi apa? Dhamir ni bukan inna ni. Dhamir ni akan jadi apa? Isim inna. Dhamir melekat dengan kalimah inna, dia akan jadi apa? Isim inna. Tadi kita dah bincang isim inna baris apa? Tas. Baris? Ni? Cuba buka diagram warna purple. Dah pernah belajar belum purple? A. Belum. Purple E. A. Pernah belajar? Tak pernah langsung? Tak pernah belajar? Purple A. Belum lagi? Belum Kalau belum, saya tengok yang bawah-bawah. Kita tengok yang atas. Isim dipecahkan kepada dua. Satu mu'rab sebelah kanan, sebelah kiri mabni. Mabni pernah belajar mabni? Tak pernah. Belum pernah dengar istilah mabni. Mungkin Haji belajar tempat lain. Okey, mabni ni maksudnya tidak berubah, kekal ataupun tidak berubah. Orang nak mudah faham, kebal lah. Mabni ni tidak berubah, kekal ataupun kebal. Lawan dia mu'rab yang berubah. Mu'rab yang berubah. Purple A ya, bukan purple B. Purple A yang tajuk atas dia isim, bukan B. B tu lagi tinggi Sama je sebenarnya. Purple A untuk isim, purple B untuk fa'al. Tapi sekarang saya bincang isim dulu. Semula mabni tidak berubah, kekal, kebal. Mu'rab yang berubah. Okey? Macam perkataan Allah. Perkataan Allah kita boleh baca berapa baris? Perkataan Allah. Allahu, betul? Allaha, betul? Allahi ada, Allahi. Cuba baca Al-Fatihah. Ayat pertama. Tu lillahi tu. Bismillahi. Itu murah lah tu, dia boleh berubah 3 baris. Kalau lepas raja baca baris apa? Bawah. Itu murah lah tu, boleh berubah. Kalau mutadak baca baris apa sana? Mutadak depan. Kalau jadi isim inah tu, isim mana baris apa? Atas. Itu maksud murad. Dia punya baris boleh berubah-ubah mengikut kedudukan dia dalam sesuatu ayat. Saya bukan nak bincang murad, saya nak bincang mabni. Yang lebih penting lagi, mabni itu tidak berubah. Yang pertama, apa yang tak boleh berubah langsung? Semua dhamir hukumnya adalah mabni, tak boleh berubah. Kalau baca huwa lah sampai kiamat. Apa makna huwa? Dia lelaki. Kalau hiya, dia perempuan, hiya lah. Tak akan jadi hiyu, tak akan jadi hiye. Sebab dia mabni. Kalau ana, apa makna ana? Saya. Laki perempuan? Lelaki pun ana, perempuan pun ana. Bukannya lelaki ana, perempuan ani. Sebab apa? Sebab ana hukumnya adalah mabni.
tak boleh ubah. Okey? Yang kedua, isim isyarah. Kata tunjuk, hadza, hazihi, tilka. Yang ketiga, isim mausul, alladhi dan sebagainya. Yang memberi makna yang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita bila jumpa alladzina dalam Al-Quran memang allazina, tak ada allazinu, tak ada alladzini, tak ada. Semua alladzina. Okey, yang keempat, isim syarat, tak, biarkan. Yang kelima, istifham, kata soal, kaifa, bagaimana, anna. Nanti ada, semua ada rujukannya. Kejap lagi saya tulis. Okey, kita tak baik, nanti saya akan tunjukkan kat mana tempat dia ni. Yang berikutnya, yang keenam, bilangan 11 hingga 19. Okey, yang tu tak ada. Okey, yang keenam, bukan, maksud saya tidak. Nanti saya akan tunjukkan tempat dia kat mana. Yang ketujuh, sebagai isim zaraf. Yang ke-8, isim fa'il. Dalam banyak-banyak yang 8 ini, 5 adalah popular. Yang pertama, dhamir. Dhamir ini popular. Saya tanda pangkah. Yang saya tanda pangkah ni adalah popular. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa dia dekat dalam ping A. Yang kedua, mabni. Isim isyarah, kata tunjuk. Ini juga popular. Yang ketiga, isim mausul, popular. Yang keempat, isim syarat. Ini memang tak ada masuk. Ini tak, kita tak belajar, biarkan. Yang kelima, isim istifham, kata tanya ni, soal. Ini popular. Yang keenam, 11 hingga 19. Ini tak popular. Yang ketujuh, sebahagian daripada isim zaraf. Ini popular, ada dalam ping A. Yang ke-8, isim fa'il, tak popular. Isim fa'il tu apa dia? Biarkan, sebab tak popular. Dia isim ke fa'il? Dia hybrid. Dia isim tapi fa'il. Biarlah yang tu. Okey, jadi dalam banyak-banyak 5 ni, yang mana mabni? Dalam banyak-banyak 8 ni, mabni ni ada 8. Yang mana yang popular ada 5. Kalau tuan-tuan tengok dalam ping A, majoriti ping A adalah mabni. Okey, dhamir 100% mabni. Isim isyarah, cuba buka ping A kejap. Cuba check betul ke ni, ada ni 5 ni. Ping A. Dekat ping A. Dhamir ada? Ping A. Dhamir semua mabni, ping A. Isim isyarah ada, nombor 2. Sebelah kiri, isim isyarah, semua mabni. Isim mausul, tengah-tengah atas, semua mabni. Maknanya semua kalimah itu kalau baca allazi, allazi lah. Tak ada allazu, tak ada allazah. Okey. Kemudian isim istifham, sebelah kiri. Ada, jumpa. Aina, mata, kaifa, tu semua baca sampai bila-bila aina. Aina je lah, tak ada aini, tak ada ainu. Fa'ainu tazhab, tak ada ya, baca aina je. Kaifa, kaifa je lah, tak ada kaifu, tak ada kaifi. Okey. Yang ke berikutnya isim zaraf. Ada jumpa isim zaraf? Cuba isim zaraf ni haf. Sebahagian dia adalah mabni, sebahagian lagi tidak. Yang mana satu mabni, yang mana tidak mabni, susah saya nak ceritakan untuk hari ini. Tapi kita boleh kata berapa peratus ni daripada boleh kata 80% lah daripada ping A ini. 80% ping A adalah mabni.
Okey, jadi kalau dia baca huwa je lah, tak payahlah diubah. Hadza je, jangan diubah-ubah. Zalikal kitab, tak ada zaliku, tak ada zaliki. Yang ada zalika aje sampai bila-bila. Ada orang Melayu nama Zalika. Zulaikha ada tapi Zalika tak ada. Okey. Boleh? Jadi cukup tajuk mabni tu kalau dah faham. Tengok sini. Ini dhamir betul? Tengok dalam ping A tu, ada tak? Hu ni dalam dhamir muttasil ke munfasil? Melekat ke muttasil? Okey. Dhamir muttasil. Kenapa walaupun isim inna asalnya baris atas? Isim inna asalnya baris atas, tetapi sebabkan dia adalah apa di sini? Hukumnya adalah mabni, maka biar je lah kat dia baca hu. Tak payahlah tukar kepada ha. Apa reason kenapa tak boleh tukar ni? Kenapa ada kalimah yang mabni tak boleh berubah ni? Sebabnya Sebabnya kenapa dia tak boleh berubah? Kalau kita baca innaha, apa makna innaha? Hu ni apa? Ini laki perempuan hu? Lelaki. Kalau kat sini dah berubah jantina. Salah satu sebab kenapa dia mabni, sebab kalau kita tukar baris dia akan berubah makna. Jantinanya berubah, laki jadi perempuan, perempuan boleh jadi lelaki. Allahumma ighfir lahu untuk lelaki, Allahumma ighfir laha untuk perempuan. Sebab tu kita baca dalam doa tu, Allahumma ighfir lahu. La ni apa? La ni dia ni isim ke fa'il ke haraf lam ni? Haraf apa ni? Haraf apa? Haraf paling popular sekali. Haraf ja. Apa fungsi haraf ja? Baris bawah ke ni? Haraf ja lepas dia baris bawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi. Kenapa baris bawah? Kepada Allah baris bawah sebab ada li ni haraf ja. Kenapa kat sini tak baca baris bawah? Ya, sebab dia mabni. Jadi janganlah memandai-mandai Allahumma ighfir lahi. Oi, peliknya bunyi. Taklah, inilah sebutan yang betul. Mana tahu betul? Saya baru belajar tajuk haraf ja. Lepas haraf ja kena baca baris bawah. Tak ada Tak payah ubah. Sebab apa? Sebab dia mabni. Salah satu sebab kenapa dia tak boleh ubah, sebab kalau ubah dia punya jantina boleh berubah. Okey? Boleh? Jelas Jadi cara nak cari isim inna ni, mula-mula dia baris atas. Ataupun kalau tak jumpa baris atas, dia dalam bentuk dhamir lah. Dan bila sebut dhamir yang melekat dengan kalimah inna ni, adakah dhamir ni hu sahaja? Ada berapa banyak dhamir yang ada dalam diagram tu? Jom kita ulang kaji. Tengok ping A. Ikut saya. Ping A. Okey. Dhamir muttasil Jangan tengok dhamir munfasil, tengok dhamir muttasil. Saya nak sebut secara bergandengan. 3. Innahu, innahuma, innahum. Lagi sekali. Innaha, innahuma, innahunna. Lagi sekali. Innaka, innakuma, innakum. Lagi sekali. Innaki, innakuma, innakunna. Lagi sekali. Inni, inna. Lagi sekali. Jadi yang kita buat exercise tadi, semua yang hujung tu
huma, hum, ha, huma, hunna, sampailah na di bawah sekali. Itu semua adalah dhamir kan? Dhamir semua tu melekat dengan kalimah apa tadi? Kalimah apa kita lekatkan tadi dhamir tadi? Dengan inna. Semua itu adalah isim inna. Okey, kalau saya kata innaka, mana isim inna? Kalau saya sebut innaka, mana isim inna? Ka. Dhamir melekat dengan inna. Kalau saya sebut innahum, hum. Innaha, ha tu melekat. Ya, itulah dia isim inna. Dan dhamir ni tak kisahlah dia dari depan ke atas ke bawah ke, biarkan kat dia. Sebab dhamir hukumnya adalah mabni. Boleh? Okey. Jadi boleh tengok balik muka surat 198. Contoh yang ketiga, mana isim inna? Hu itu adalah isim inna. Tolonglah tulis apa-apa nota di situ ni. Dhamir digunakan formula nombor 3. Apa dia? Dhamir melekat. Hu tu tulislah macam mana tuan-tuan nak tulis, nak buat bulatan ke, ikutlah, yang penting boleh faham lah. Di sini kita gunakan formula apa? DM dinna. Dhamir melekat dengan inna akan jadi apa? Isim inna. Formula nombor 3. F3 ni formula nombor 3 ya. Kalau takut tak faham, tulis lengkap lah. Jangan tulis F3 pula. Nanti kan balik ni apa ni? Susu formula ke apa ni? Okey. Kalau faham tak apalah. Okey. Boleh? Mana isim inna dalam ayat ni? Hu. Hu tu Sebenarnya kalau kita sebut innallaha sami'un, maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Innahu sami'un, sesungguhnya dia Maha. Dia ni siapa? Allah. Sama je, cuma kita tukar kalimah Allah guna dhamir, itu je. Kalau kita kata innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, sesungguhnya engkau sami'un, Maha mendengar. Engkau tu siapa? Allah juga. Tak ada masalah. Sama je, kita cuma menggunakan dhamir sebagai menggantikan nama khas. Okey? Kalau kat bawah ni saya tukar, ustaz ni saya tukar, saya buat ayat innahu tayyibun. Mana isim inna? Hu tu siapa? Sesungguhnya dia baik. Dia tu siapa? Ustaz. Sama je, cuma kita tukar lafaz ustaz dengan dhamir. Boleh? Jadi dalam Al-Quran ni, innahu kana tawwaba, innahu azizun, innaha dan sebagainya. Itu semua adalah dhamir melekat dengan inna, akan jadi isim inna. Mana khabar inna ayat tadi? 158. As-sami'u, as-sami'u khabar inna 1. Al-alimu khabar inna 2. Boleh? Faham Okey. Ayat yang seterusnya 159. Inna rabbaka labil mirsad. Contoh tu skip dulu, biarkan. Innaka antal wahhab. Mana isim inna? Sama juga formula dia yang ni. Boleh ya? Dhamir DM dinna. Dhamir melekat dengan inna akan jadi isim inna. Mana khabar inna? Al-wahhabu. Wahab ke wahab? Innaka antal wahab ke innaka antal wahhab? Jadi orang Melayu nama apa? Sebenarnya bukan wahab wahhab. Orang Melayu ni dia ada double, semua jadi single. Double hash buang Jadi nama, tapi sebenarnya wahab ini nama Allah Al-Wahhab ni maksudnya apa?
Maha pemberi. Itu makna Al-Wahhab. Khabar inna ya. Okey, dalam ayat ini ada dua benda. Satu, innaka, ka apa adakah? Engkaulah. Anta? Engkau juga. Kenapa ada dua engkau ni? Innaka, ka tu engkau. Anta? Apa beza anta dengan ka? Ka domer, anta domer juga. Apa beza kedua-duanya? Tengoklah PA tu. Anta dekat bahagian mana anta? Domer apa? Munfasil. Ka domer muttasil. Kan? Sama je. Anta engkau, ka engkau. Beza je sambung dengan tidak sambung je. Okey. Boleh? Yang pertama tu sambung dengan inna kan? Jadi dia gunakanlah. Bila dah kedua, tak bolehlah sebut ka sekali lagi. Kena pisahkan. Okey, itu satu. Soalan yang kedua, kenapa nak sebut engkau dua kali? Itu soalan seterusnya. Kenapa nak sebut dua kali? Ya, salah satu menegaskan kita guna haraf taukid ni. Satu lagi cara penegasan yang paling senang, ulanglah banyak kali. 10 kali ke, 20 kali ke. Okey, kalau macam ibu cakap, ayah cakap pada anak-anak, ada pada cucu kat rumah, cakap sekali ke? Bertuah lah kalau cakap sekali terus dengar. Bertuah. Senang ke jumpa anak ataupun cucu yang cakap sekali, dengar terus? Kadang-kadang cakap banyak kali, orang Melayu kata apa, berbuih mulut. Tapi tak jalan-jalan juga kan? Okey, jadi salah satu cara menegaskan, ulanglah banyak kali. Nak tegaskan 3 kali, ulang 3 kali. Contoh paling senang, kita baca Quran, kalla saufa ta'lamun. Lepas tu, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Al-qari'ah mal-qari'ah. Al-haqah mal-haqah. Nabi ada sebut tuba. Tuba ni maksudnya berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang melihat aku dan beriman dengan aku. Siapa dia? Siapa tengok Nabi, lihat beriman dengan Nabi? Sahabat. Kemudian Nabi sebut tuba 7 kali. Tuba 7 kali. Berbahagialah 7 kali bagi orang yang tidak melihat aku tapi beriman dengan aku. Siapa dia? Antaranya kita lah. 7 kali berbahagia, maknanya itu satu penegasan. Okey? Ya, betul. Kalau orang yang ada di depan mata dia, betul ke kamu? Ya, saya tengok dengan mata kepala sendiri. Tapi kita tak tengok Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi. Jadi itu lebih hebat. Tapi janganlah hari ini kita rasa pula, alangkah baiknya lah kalau aku hidup zaman Nabi. Nanti jadi boleh naik taraf jadi sahabat lah. Okey. Janganlah kita beranggapan macam tu. Sebab apa? Allah dah tak ada kita hidup zaman ni, terima je lah. Okey? Mana tahulah, contohnya kalau kata, kalau lah aku hidup zaman Nabi Musa, aku nak tolong Nabi Musa. Kalau hidup zaman Nabi, aku nak tolong Nabi. Ya ke betul nak tolong Nabi? Takut hidup pada zaman tu bukan pada pihak Nabi. Sebab kebanyakan Nabi-Nabi, mereka berada pada golongan majoriti ke minoriti. Manusia ni suka majoriti ke minoriti? Kalau nak join apa-apa, ini ramai, saya ikut yang ramai lah. Ni sikit je, macam tak best je. Dia tak nak ikut yang sikit. Sampai sekarang pun, betul. Sampailah nak merombak dan sebagainya berlaku hari ni, nak ikut majoriti ke? Manusia dia akan ikut majoriti. Dan kebiasaannya umat-umat yang terdahulu yang menentang itu daripada golongan majoriti yang ada kuasa, ada segala-galanya. Firaun ada segala-galanya, ada kuasa. Nabi Musa tak ada apa, pengikut dia semua hamba, kelas bawahan. Orang nak ikut ke? Kita cakap hari ni macam kita berada pada masa tu, tak tahu pada masa tu kalau kita ada kat situ, takut kita bukan ada pada pihak yang baik, tapi sebaliknya. Okey, jadi Nabi tegaskan, Nabi ulang 7 kali. Jadi dalam ayat ni kenapa disebut 2 kali? Sebab untuk menegaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Wahhab. Al-Wahhab ini adalah nama Allah. Jadi kita tak sesuai buah nama Melayu Al-Wahhab saja. Nama siapa? Wahhab. Tak boleh. Abdul Wahhab baru betul.
hamba kepada yang maha pemurah. Okey, Al-Wahhab ini kalau kita nak ulang kaji, dia adalah sirah mubalaghah. Pernah dengar ataupun tak istilah ni? Tak pernah. Buka muka surat belakang 19. Belakang yang ada warna belakang. Muka surat 19. Pernah belajar? Ada sebut. Saya ulang balik. Sirah ni maksudnya apa? Pattern ataupun bentuk. Sirah ni maksudnya apa? Pattern ataupun bentuk. Mubalaghah, melampau, berlebih-lebihan. Ada berapa pattern? Ada 10 pattern. 11. 9. Bukan dekat dalam buku tu. Dia ada berapa nombor tu kat bawah tu. Pattern dia yang kanan. Ada 11 tu, pattern dia yang sebelah kanan. Dalam siap nombor 1 yang kanan, bukan yang sebelah kiri. Maknanya kalau kita jumpa mana-mana kalimah mengikut pattern fa'alun. Padanannya ini pattern. Fa'alun. Apa sahaja kalimah yang dia punya susunan, dia punya huruf, ada alif, ada sabdu, baris dia sama ikut pattern macam ni, maka dia adalah sirah mubalaghah. Contoh dia macam ni. Macam mana nak tukarkan baris atas ke bawah? Apa makna ghaffar? Ghafur ke ghafar? Saya tukar lain lah. Ada, ghafar ada. Saya tukar contoh yang lebih Melayu lah. Ataupun mesra Melayu. Macam mana nak bariskan kalimah ni? Fattahun. Fatih, pernah dengar Fatih? Fatih tu apa? Ya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih maksudnya pembuka. Tapi kalau Fattah, kalau manusia sangat membuka, kalau Allah maha pembuka. Dia kena terjemahan dia kena, kalau Allah terjemah maha, sirah mubalaghah ni terjemahan dia maha kalau Allah. Kalau manusia sangat ataupun amat. Contoh lain. Tolong kiaskan dari atas ke bawah. Apa makna sabarun? Nyabar. Sangat penyabar, amat penyabar, melampau-lampau kesabarannya. Kalau hari ni kata sabar-sabar juga tapi ada tahapnya, tu tak masuk sini dah. Kalau kita dengar ayat sabirin, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, itu sabar biasa. Kalau luar biasa, sabar, sangat penyabar, melampau-lampau kesabarannya. Ini dipanggil apa? Sirah mubalaghah. Kalau kafir itu adalah orang kafir tak beriman. Kafarun. Sama pattern kan? Kafarun maknanya sangat-sangat kafir. Sangat-sangat engkar. Kalau kafir tu dia kafir, mungkin dia tak beriman. Dia tak kacau orang iman. Tapi kalau kafar, dia dah tak beriman, menyusahkan orang beriman. Itu kafar. Hari ini golongan yang mana yang ada? Maksudnya banyak lagi yang menyusahkan. Wallahualam lah, kita tak buat kiraan. Okey, baik. Nampak beza Kalau Fatih tu buka, dia biasa je lah. Tapi kalau Fattah, maha pembuka. Kalau Allah terus terjemah maha. Okey, jadi kebanyakan sirah mubalaghah ini, kalau kita tengok Asma'ul Husna. Asma'ul Husna kebanyakan ikut sirah mubalaghah. Okey, Khallaqun maksudnya apa? Maha pencipta. Nombor 1 tu Khallaq apa maksudnya? Maha pencipta. Cuba tengok pattern yang ketiga. Yang keempat. Fa'ilun, sami'un. Apa makna sami'un? Maha mendengar, melampau-lampau pendengarannya. Manusia tak ada sifat ni.
Okey, dan kalimah yang kita bincangkan tadi apa? Tadi kalau sami'un yang ikut pattern fa'ilun ni apa? Sami'un, basirun, hakimun, latifun, khabirun, qadirun. Itu semua mengikut pattern sirah mubalaghah. Sebab itulah semua terjemahannya maha. Kalau ditanya, ustaz, kenapa ada maha ni? Maha ni kat mana? Pattern ini menunjukkan dia memberi makna maha. Okey? Tak boleh ditunjukkan dekat mana huruf. Dia ikut pattern tadi. Okey, dalam contoh tadi apa? Ini isim kan? Tanda isim yang pertama apa? Tanda isim yang pertama apa? Alif lam. Kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Kalau letak alif lam, buanglah tanwin. Maknanya kita boleh letak alif lam, boleh buang alif lam, tak ada masalah. Jadi dalam contoh yang kita bincangkan tadi, innaka antal wahhabu. Kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sebab ada alif lam. Tapi sama pattern tak macam ni? Sama. Sebab itulah terjemahannya maha pemberi, maha pengunia. Buku surat apa tadi? 199 Okey, al-wahhab tu dia adalah khabar inna. 199 al-wahhab tadi khabar apa? Khabar inna bari depan, dan dia juga dinamakan apa? Orang Arab sebut sirah mubalaghah. Maksudnya memberi makna melampau ataupun bersangatan. Kalau Allah kita terjemah maha. Okey? Wallahu a'lam. Al-Wahhab tu apa nama dia? Sirah mubalaghah. Kalau takut lupa, buatlah nota tambahan muka surat berapa tadi? 19. Di belakang muka surat berwarna 19 di belakang. Jangan tulis muka surat 19 je, nanti kan cari kat depan 19 mana tak jumpa. Muka surat berwarna muka surat 19 berwarna di belakang. Betul? Betul semua kalimah yang mengikut mana-mana pattern yang ada. Ada 11 pattern. Cuma yang banyak ada 3 pattern aja sebenarnya. Nantilah minggu lain saya ulas insya-Allah. Okey, mana-mana kalimah mengikut mana-mana satu pattern yang ada, maka dia panggil sirah mubalaghah. Pernah dengar tak kadzab? Kadzab tu gerakan siapa? Nabi palsu. Nama dia Musailamah Al-Kadzab Wahhab. Kadzab tu kalau kadzib pembohong, kadzab pembohong besar, kaki bohong. Jadi kalau bahasa Melayu sirah mubalaghah ni terjemahan yang ada kaki-kaki ni semua sirah mubalaghah lah tu. Pembohong besar ataupun yalah kaki tipu, kaki pancing, kaki. Jadi kalau orang Melayu kaki ni maksudnya apa? Bukan kaki fizikal lah, maknanya dia tu satu mahir tak, dia lebih kepada apa, dia minat sangat benda tu. Kadang-kadang orang tak ada kata mahir pun, main bola tak mahir sangat, ni kaki bola ni padahal main tak sedap pun. Ataupun kaki pancing, memang hebat ke mancing? Tak semestinya pancing-pancing asyik tak dapat pun ikan, balik-balik asyik tak dapat ikan je, tapi masa buang terbuang macam tu je, pergi mancing, ada tak? Ada kan? Okey, dia dipanggil, bukanlah bila sebut kaki pancing dia tu mesti memancing dapat ikan, tak. Nak bagi tahu dia terlampau minat benda tu. Dan dia selalu buat sampai ada orang yang kalau dia nak balik rumah, sebelum balik rumah, ni balik dia kerja ni, tak sampai rumah lagi. Jumpa parit dah memancing dulu kat tepi jalan, tak sampai rumah lagi. Itu dipanggil kaki pancing. Sirah mubalaghah lah tu. Okey, sebagai contoh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه يفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فر إلينا عنا حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.